Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Dimuliakan Fadilatul Imam Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa, hadirin ibu-ibu, ayah-ayah, ibu-ibu dah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian lama saya tak sampai di sini. Allah taala izinkan kembali untuk kita kembali bertemu dalam suasana yang mudah-mudahan penuh dengan kebaikan, penuh dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersesuaian dengan sepotong hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalatuhumus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah," atau kama qala. Hadis rawahu Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berhimpun di mana-mana, tidak berhimpun satu kelompok manusia di mana-mana fi baitin min buyutillah, mana-mana rumah Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka itu yatluna kitab Allah, membacakan kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka itu saling bercerita, berbincang, berdiskusi tentang kitab Allah. Illa haffathumul malaikah, melainkan pertemuan itu, kata Nabi, diliputi atau dinaungi oleh malaikat. Wa ghashiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maknanya diselubungi dengan rahmat Allah. Wa nazalathumus sakinah, diturunkan padanya sakinah, ketenangan. Lalu Nabi kata, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan disebutkan nama orang-orang yang ada di majlis tersebut, dibawa namanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kemuliaan, satu penghargaan litashrif. Allah taala memerintahkan malaikatnya mengangkat nama orang-orang yang ada di majlis ilmu di rumah Allah, dipersembahkan di hadapan Allah bagi memuliakan orang-orang yang ada di majlis ilmu tersebut. Ini tidak fadilat sebegini takkan diperolehi pada mana-mana majlis, melainkan majlis ilmu di masjid. Sebab itu masjid ini dia mesti jadi center point, maknanya pusat perhimpunan masyarakat untuk pelbagai aktiviti yang baik. Ya, bukan sekadar untuk salat, bukan sekadar untuk baca Quran, tetapi untuk menghimpunkan umat Islam. Asalkan perkara itu baik, mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah. Baik. So pagi ni kita nak cerita apa? Sebab tak ada tajuk pagi ni. Saya tak buat kitab, saya tak start lagi lah. Kita Ramadan ni kita cerita
musim Ramadan kan. Dalam sebuah kisah, suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Waqqas dia kematian ibunya, lalu dia bertemu dengan Nabi SAW. Dia bertanya kepada Nabi SAW perihal ibunya, yang mana ibu dia ni orang baik. Ya, dia kata, ya Rasulullah, kalau mak aku ni panjang umur dia, lau takallamat, mana dia panjang umur dan dia boleh bercakap, la tasaddaqat, dia pasti untuk sentiasa atau akan melakukan sedekah. Tapi dia dah wafat lah, dah meninggal. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, boleh tak? Dia dah tak ada dah ni, dia dah meninggal dah ni. Tapi aku yang hidup ni untuk banyak melakukan sedekah dan aku nak niatkan untuk dia. Lalu Nabi menjawab, na'am, boleh. Dan ini menjadi salah satu dalil bahawa boleh dan sangat baik untuk sesiapa sahaja melakukan sedekah khususnya, dan dia niatkan sedekah itu untuk orang-orang yang telah pergi meninggalkan dia di kalangan orang-orang yang dia sayang, ibu, ayah, keluarga dan seumpamanya lah. Kerana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan, hadis yang selalu kita dengar, idza matal insanu, apabila matinya seseorang manusia itu, inqata'a amaluhu illa min thalath. Anak Adam ini atau manusia ini apabila dia wafat, dia meninggal, habis semua kerjanya, tak ada apa lagi, semua terputus. Inqata'a amaluhu, terputus amalannya. Tapi amalan siapa? Amalan dia tu, amalan orang meninggal tu. Illa min thalath, melainkan 3 benda. Sadaqatun jariyah, sedekah jariah, au waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang sentiasa mendoakan dia, au ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. 3 benda ini menjadi MLM ke MLM apa? Kalau orang bisnes multi level marketing tu MLM kan? Orang buat bisnes tu ada downline kan, macam itulah. Maknanya orang bawah buat kerja pun dia dapat poin lah, apalah bonus ke semua tu kan. Tak apalah, saya bukan nak bincang isu hukum fiqah dia tu kan, nak kaitkan dengan ganjaran yang sentiasa atau yang masih diperolehi bagi orang yang telah meninggal dunia. Jadi benda 3 ini menjadi pertalian urusan dunianya ataupun ganjarannya itu dengan dia yang telah meninggal. Sebab itu masa kita hidup ni nak kena banyak buat MLM ni, multi level marketing ni kan. Bukan bisnes tu lah, maknanya kita punya persediaan dari segi sedekah jariah. Of course sedekah di sana ada beberapa cabang lah. Ada sedekah yang tak bersifat jariah kan, tetapi yang kita nak tekankan, lebih kita tekankan lah, sadaqatun jariyatun, sedekah yang kita boleh rasa manfaatnya itu dia takkan berkekalan sampai kiamat, sebab takkan ada satu benda kekal pun kat dunia ni. Tapi sekurang-kurangnya lama, orang guna lama, wakaf ekon kan. Tak adalah orang pakai ekon 3 minggu lah, paling tidak pun mungkin 7-8 tahun kan, mungkin lebih ya, tapi tak adalah 100 tahun kot kan. Dan building, bangunan, itu lebih lama lah. Kalau kita tengok masjid-masjid yang ada kat tanah air kita ni, Malaysia ni, sebahagiannya mungkin dah menjejah ada yang ratusan tahun, dan kita pun tak boleh bayang macam manalah pahala orang yang wakaf pada mula-mula masjid tu dibina. Sebab itu ada ulama membahaskan pahala kepada
Tak silap saya, Sayyidina Abu Bakar. Kerana Sayyidina Abu Bakar yang membeli tanah Masjidil Munawwar, Masjidil Nabawi. Sayyidina Abu Bakar yang sponsor tanah tu. Yang tak bayang pahala dia banyak mana. Tak boleh buat-buat. Kan? Mereka itu sabiqunal awwalun, mereka lebih awal mendahului kita. Mereka galak lah, tak boleh buat-buat tu. Kan? Dia cakap kan, Nabi SAW kan sampai di Madinah. Tengok kisah bagaimana Nabi nak bina Masjid Nabawi tu kan, tanah tu milik 2 orang anak yatim. Kan? So Nabi nak beli. Kan? Tapi Sayyidina Abu Bakar, kalau tak salah saya, dia yang keluarkan harta dia untuk dia membeli tanah tersebut. Seumpamanya lah. Dan seumpamanya. Jadi itu, apabila kita telah meninggal, itu antara benda-benda yang kita kena cari sekarang. Waqaf Al-Quran. Macam itulah. Cuma waqaf Al-Quran ni, saya nak ajak ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak yang dirahmati Allah, kalau boleh kita aim, cari tempat yang dia punya pasaran dia tu hot. Dia kena pandai juga. Jangan kita waqaf satu tempat yang contoh kita bagi banyak, ada orang bagi banyak Quran, ada tempat macam tu, tapi orang kat situ tak ramai, orang tak baca sangatlah. Jadi kita kena pandai jugalah, kan. So kalau boleh kita cari tempat yang orang banyak, kan. Benda tu yuntafa', digunakan. Okey, balik pada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas tadi tu. Dia tanya kat Rasulullah, bila mak dia dah meninggal, boleh tak dia nak buat sedekah? Lalu Nabi kata boleh. Dan ini juga menjadi senjata kita lah. Tapi tak semua orang dapat benda ni. Kerana tak semua orang meninggalkan waris yang soleh. Waris tu mungkin di kalangan anak ataupun sesiapa di kalangan ahli keluarganya yang sudi untuk banyak bersedekah. Kenapa? Kita sendiri sekarang hidup ni banyak sedekah tak? Tu soalan dia. Kalau kita memang ahlus sadaqah, orang yang memang suka atau kaki sedekah, bukan kaki dia tu sedekah, maknanya dia memang suka bersedekah, itu ada possibility yang besar untuk dia punya keturunan pun ahlus sadaqah. Makna orang yang suka bersedekah. Sekarang ni banyak tuan-tuan. Maknanya dari segi kempen bersedekah ni cukup banyak. Tuan-tuan pergilah mana-mana kedai, banyak tabung-tabung dekat atas kaunter makan, kedai makan, kan. Hatta pergi kedai fast food ke, kan, ke KFC ke McDonald pun kadang-kadang kita beli kat mesin tu pun, last sekali dia tanya nak donate tak, kan. Boleh, tak ada masalah. Orang kita ni kadang-kadang dia banyak demand pula. Dia ni nak bagi kat mana ni? Dia tanya pula. Nak apa? Sahabat terfikir ni gerakan Kristian ke apa ni? Tak, janganlah kita, bukanlah maksudnya kalau terang-terang kita tahu, memanglah haram lah kita bagi. Kan, macam ada satu bisnes tu kan, saya tak ingat. Ada orang terlibat, ramai orang Islam kita terlibat. Kan, yang apa produk daripada Korea ke apa kan, saya tak ingat lah. Kan, itu gegak gempita juga, ramai di kalangan ustaz-ustaz berbunyi, kan, react isu tu, sebab yang terlibat pun di kalangan ustaz-ustaz juga sebahagiannya, kan. Katanya produk itu dengan secara terang-terangan declare mereka memang sponsorship ataupun bagi bukan sponsorship, apa maksudnya, support hasil keuntungan tu kepada gerakan Kristianisasi. Wallahu alam, saya pun tak ada kajian, tapi katanya begitulah, apa benda produk tu lah. Tapi maknanya bila kita ahlus sadaqah, kita ada kemungkinan besar untuk meninggalkan waris yang suka bersedekah. Sebab itu sedekah ni mesti kita budayakan, tuan-tuan. Budayakan dia, sebab nanti saya cerita kenapa perlu begitu. Kita tengok apa yang dijanjikan. Kita benda ni kita tahu, tapi sebagai kita nak ulang kaji sikit, afqal di bulan Ramadan ni, supaya kita lebih nampak dia bukan Ramadan mesti banyaklah kita sedekah, itu sudah tentu. Tapi di luar Ramadan pun nanti, sebab itu Ramadan sebulannya. Tapi kita nak jadi orang yang memang suka memberi. Sebab kita ni, bukan tuan-tuan lah, saya sendiri pun, kita kalau boleh nak sedekah RM10 pagi ni, petang kan Allah bagi 100. Betul tak? Kita fikir, maknanya kita harap kita bagi pagi ni RM10, petang kan dapatlah 100 ke 500 ke 1000 ke, macam tu lah, kan. Mungkin, dan juga ada sebahagian orang dia faham beberapa dalil jaminannya begitu.
Contohnya dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Ayat ni memang luar biasa. Kalau kita tengok apa yang Allah janjikan kepada orang yang menginfakkan harta, memang luar biasa. Allah menyatakan mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan harta ke jalan Allah, kata Allah Taala, kamathali habbah, seperti padanya itu ada habbah, satu biji benih. Habbatin ambatat, yang mana biji benih itu tadi ambatat, tumbuh, fi kulli ambatat mi'atu habbah. Dia tumbuh 7 tangkai, 7 ataupun 7 bukan tangkai, apa panggil, dahan macam itulah. Pada setiap dahan itu ada 100 biji benih pula yang keluar. Maknanya berapa double tu kan, bukan triple lagi dah. Daripada RM1 tadi kita letak dalam tabung masjid, di sisi Allah dia bukan RM1. Ya, tuan-tuan kira lah matematik dia. Mungkin RM7,000 atau RM700, saya tak tahu exactly, tapi makna nak menggambarkan gandaan dia. Sebab Allah kata apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu boleh menggandakan atas kehendaknya. Dia gandakan. Kan? Sebab tu kita tak boleh, matematik kita dengan Allah Ta'ala ni tak boleh kira. Kan? Memang tak boleh kira. Sebab of course benda tu alam ghaib, mana nak tahu. Tapi itu yang dia sebut, itu yang diberi jaminan kepada orang yang menginfakkan harta ke jalan Allah. Sebab tu memang besar pahala infak ni. Memang besar. Sebab itu hadis ataupun katanya hari ni banyak orang bincang apa sedekah subuh lah kan. Kerana ada hadis yang menceritakan bagaimana orang yang menginfakkan harta atau bersedekah, sehingga datang 2 malaikat, yanzilani malakani yanzilani, 2 malaikat yang turun kepada si fulan itu dan berdoa, salah satunya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang menginfakkan harta ini khalafa, gantian. Nanti kita bincanglah gantian tu apa dia, kan? Tapi gantian ni bukan doa kita, doa malah malaikat. Mustajab, confirm kan, tak ada hijab, doa malaikat. Doa kita apalah sangat kan. Wa mumsikan talafa, dan orang yang kedekut berkira-kira nak bagi harta, talaf. Apa talaf? Hancur, musnah, lebuh harta dia. Maknanya bukan kata orang yang infak tu dapat ganjaran, sudah tentu. Kotlah orang yang tak infak tu hartanya duduk diam je. Tak, ada malaikat yang tolong doa untuk kemusnahan harta dia. Maknanya bahaya orang simpan harta banyak ni. Kan? Melainkan dia simpan untuk keperluan, itu lain cerita lah. Kan? Untuk masa depan anak ke apa. Tapi dia mesti structure dia punya harta. Kan? Mesti susun elok-elok supaya balance. Takkan dalam bank 1 juta nak bagi RM10 sehari berkira. Macam tu lah. Kan? Dalam bank 1 juta tu. Kan? Saya istiqamah Ustaz, RM1 dari dulu sampai sekarang. Istiqamah itu lebih baik daripada bagi banyak sikit banyak. Macam tu pula dah. Kan? Macam-macam orang kalau terlebih pandai ni macam tu lah. Tapi maknanya siapa yang berkira-kira ataupun simpan harta ni, ada malaikat yang tolong doa untuk kehancuran harta dia tu. Na'udzubillah. Hati-hati tuan-tuan. Dan okey, baik. Doa itu, malaikat yang pertama doa apa? Hadis sahih. Doa dia, malaikat yang pertama tu kata apa? Ya Allah, berikan gantian kepada orang yang memberi itu tadi. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Dan ulama hadis bincang, apa yang dimaksudkan dengan khalafa itu, gantian itu. Ini kena faham betul-betul hadis ni. Bukan maksudnya kalau sebagai orang kata, oh confirm sahabat bagi 100 pagi ni, petang kan minggu depan Allah bagi dia 1 juta, 100 ribu, 10 ribu. Dah. Itu tidak ada jaminan yang khusus untuk dia dapat balik pulangan yang sebegitu. Tapi ada ke orang dapat macam tu? Ada kan? Tak mustahil. Sebab dia tak mustahil nak dapat macam tu, tapi
Bukanlah pasti atau confirm dia mesti dapat macam tu. Kerana ulama hadis kata apa? Ganjaran untuk orang yang bersedekah ini yang seperti disebut oleh Nabi dalam riwayat yang lain, "Man naqasat sadaqatun min mal", tidak akan berkurangan harta daripada orang yang bersedekah. Bukanlah maksudnya kalau kita bagi RM10, kita ada RM100, bagi RM10, duit kita kekalnya. Tak, dia mesti kurang jadi RM90. Kan? Tapi gantiannya itu atau jaminan yang Allah letak itu memang confirm. Macam mana Ustaz? Macam mana cara dia? Seperti yang kita tahu, hidup kita ini dia tak boleh nak kira ikut logik kita semua. Dia tak boleh nak kira begitu. Dia ada banyak lapisan hikmah demi hikmah, keajaiban demi keajaiban. Ada orang bersedekah pagi ini, takdirnya kalau Allah Ta'ala na'udzubillah tentukan sesuatu musibah jadi pada dia, barakah ataupun rezeki ataupun maknanya kesan daripada sedekahnya itu, Allah melenyapkan musibah itu daripada dia. Dan kita semua tak terkecuali pun musibah. Tak terkecuali tuan, kan? Baru ni kan apa nama dia, sahabat saya diuji dengan apa nama dia, macam-macam lah, ada rumah terbakar lah, aksiden macam-macam. Semua kita begitu. Siapa nak, mana ada jaminan? Kalau aksiden tu kita bawa elok, orang langgar pula. So tak ada siapa yang boleh jamin. Dan kitaran hidup macam tu, dia akan ada musibah-musibah tu. Tapi kerana sedekah itu tadi, jaminan Allah boleh dia selamat. Pun kalau dia tak, orang kata kalau kena juga atau ada musibah pun, tapi tadi dia buat kebaikan dengan bersedekah, mungkin Allah Ta'ala selamatkan daripada musibah yang lebih besar. Tapi nak katanya, sebab itu Nabi kata apa? Was-sadaqatu burhan. Apa maksudnya? Sedekah itu burhan. Ada nama burhan. Burhan maksudnya bukti. Bukti apa? Bukti kita benar-benar yakin ganjaran Allah Ta'ala. Mana iman kita, yakin kita ada ganjaran, memang pasti Tuhan jamin akan ada kebaikan. Kan? Anak kita sehat walafiat, keluarga kita baik, sejahtera, kesehatan kita Masya Allah, Tabarakallah. Kadang-kadang kita tengok kan, saya baru ni sahabat saya seorang meninggal, ayah dia COVID, baru ni hari Khamis lepas kan. COVID ni macam biasalah, kalau kena pada sebahagian yang ada sakit kronik kan, tinggi jantung macam-macam, ada dialisis tu, possibility yang memang besar untuk kata apa, semakin teruk dan boleh menyebabkan kematian kan. Tak apalah, ada hikmah lah. Kena macam tu ada dua. Satu sudut memang kesedihan kepada keluarga bila wafat macam tu, meninggal macam tu, tak boleh jumpa lah habis ya. Betul-betul kena macam tu. Kalau tak sempat kita wadak, maksudnya kita beri kata-kata pengharapan atau bukan pengharapan, doa dan juga kata-kata semangat, ataupun maknanya satu, bukan pengharapan dunia ni, sebenarnya pengharapan akhirat. Katakan satu orang memang kita tahu mungkin doktor kata dia susah dan sebagainya kan, kita bagi kata-kata yang semangat. Semangat tu bukan, kita tahu dia mungkin susah dah untuk dapatkan syifa, penawar atau disi kesembuhan, tapi kita bagi dia semangat, Allah ampunkan dia kan. Sebab orang yang sakit lama ni hikmahnya kafarah. Itu hikmah kebaikan dia, kafarah. Maknanya tempoh dia sakit tu, dosa dia makin kurang. Asalkan dia redha, maknanya dia redha sungguh ujian tu, dan dia masih sentiasa beribadah. Sebab tu saya selalu sebut, kita tak kira lah siapa, saya sendiri dan kita sendiri kalau diuji masuk hospital ke apa ke, asalkan kita masih sedar, please jangan tinggal solat. Kita banyak tengok tuan-tuan di hospital, orang ni kalau sakit sikit je, bukan sakit taruh mana sangat pun, tak apalah makcik nanti baliklah solat. Dia tunggu dia sihat nanti baru nak solat. Sekarang dia tak, bagi dia susah. Nak kena itu, nak kena bersih. Betul lah, tapi di sana ada rukhsah, ada kelonggaran. Kan orang tanya hukum kan, kalau orang sakit dia pakai apa tiup najis tu kan. Orang tanya macam mana nak solat. Memang tak boleh buka sebab dah memang dia tebuk ke apa kan, susah lah. Ada rukhsah di sana. Mazhab Syafi'i memang kita kena solat, itu dia panggil solat hormat waktu, sebab memang ada najis kan. Nanti kita sihat kita qada. Tapi kalau kita
Allah Ta'ala ambil nyawa kita, ma'afu anhu, diampunkan dosanya. Tapi sebagai mazhab kata tak sah solat begitu. Sebab itu darurat. Itu satu bab. Cuma ada orang dia fikir macam itulah, susah. Dan kita kena ajar mereka ni, kalau di kalangan keluarga kita, please jangan tinggal solat. Solat kan, solat je atas katil, tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk baring, tapi dia sedar masih otak dia berfungsi, kena solat. Baru kita sebut tadi, dia sebagai kafarah, penghapusan dosa. Kalau kita uzur duduk di hospital, kalau umur tak panjang, mudah-mudahan itu sebagai pembersihan daripada Allah Ta'ala untuk kita kembali ke pangkuannya dalam keadaan suci. Itu saya teringat, saya pernah baca kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Banyak huraian-huraian yang dalam tu menyatakan orang-orang sufi ni, benda macam pelik lah, tapi logik ada. Mereka kalau boleh nak banyak sakit dekat dunia. Kalau tengok statement macam tu, macam tak kena sangat. Sebab Nabi SAW suruh kita minta kesihatan, kesejahteraan. Allahumma inni as'aluka al-afiyah, ya Allah berikan kesihatan, kesejahteraan. Tapi ada orang dia minta sakit. Macam tak apa kena. Tapi kalau tengok alasan mereka, memang betul. Sebab banding daripada azab Allah di akhirat kelak, baik kena azab kat dunia, baik sakit lu. Sebab azab dekat akhirat ni tak terbanding. Cuma yang itu adalah ulama bahas kan, lebih baik minta keampunan lah, Allah hapus semua dosa kita kan. Azab dunia pun Allah hapuskan, azab akhirat pun Allah hapuskan. Tapi nak sebutnya mereka sangat takut azab akhirat tu. Sangat takut azab akhirat. Ya Allah, kalau aku memang kau nak azab akhirat, tolong ya Allah, buang azab akhirat tu, ganti dengan azab dunia. Sebab azab dunia sakit macam mana pun tak setimpal atau setanding dengan azab akhirat. Azab akhirat luar biasa kan. Kita tak nampak, kita tak rasa, kita ingat tak ada apa, na'udzubillah. Jadi nak sebutnya bahawa kalau ada orang sakit kan, kita ziarah, kita pesanlah bisik, aku boleh solat, jangan tinggal. Itu rezeki sebenarnya tuan. Sebab tu bila kes almarhum sahabat saya, ayah dia tu, rezeki di satu sudut, walaupun kita kata keduka citaan bila tak dapat jumpa lah. Kita tahu orang Covid ni dia terus tanam, tayamum macam tu lah. Tapi di sudut yang lain, apabila dia menderita dalam tempoh yang agak lama, itu sebenarnya penghapusan dosa daripada Allah Ta'ala. Baik, saya nak sebutnya tadi tu isu, ada kes yang macam tu juga. Orang Covid tapi kena Covid dan juga ada penyakit-penyakit lain tu, dialisis lah, jantung dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah, sehat balik. Kes yang sama. Dan ni memang ada tuan-tuan, memang saya ada kenalan. Sehat balik. Umur yang sama, 60 lebih. Kan? Umur yang sama, kes yang sama, tapi satu umur tak panjang, satu Allah bagi umur yang panjang. Wallahu alam. Tapi di atas rahsia yang kita sebut tadi, rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, apabila satu riwayat yang disandarkan kepada Imam Al-Hasanul Basri, Al-Hasanul Basri pernah didatangi orang mengadu tentang beberapa masalah. Antaranya satu orang, yang itu Abdullah ibnu Mubarak, apabila satu orang yang dia ada penyakit misteri, kaki si fulan ni dia bernanah dalam tempoh yang lama, bertahun-tahun, 7-8 tahun, tak ada rawatan. Dan sampai sekarang masih ada lagi penyakit misteri berlaku pada sebahagian orang. Saya tengok, jumpa satu orang haji, dia kata, ustaz saya tak tahulah, kulit saya ni masalah lama dah kan, tak ubat duk macam tu, tak mau dia kering luka ni, contoh. Kan ada kes-kes macam tu kan. Apa kata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak? Abdullah ibn Mubarak antara tokoh tabi'in yang masyhur kan? Dia kata apa? Hendaklah engkau pergi ke satu tempat yang mana zaman itulah orang susah nak minum. Dia cadangkan satu tempat orang susah nak minum air. Apa dia suruh buat? Dia suruh dia ataupun diupahlah orang untuk apa? Gali mata air. Gali mata air, maksudnya cari sumber air untuk penduduk kampung tu. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Dia buat dan akhirnya lukanya sembuh. Yang saya sebut tadi daripada Hasan Al-Basri, dia cerita, di riwayat ini dia kata apa? Dengan barakah sedekah itu ataupun
Kesan daripada sedekah, sebab tu yang tadi tu dia gali mata air tu bukan sedekah lagi dah tu, itu jariah dan memang pahala besar. Sebab tu saya dengan NGO saya dan kata apa, kita kempen di beberapa tempat untuk kita sponsor kawan-kawan kita yang berada di sebahagian negara yang susah sumber air, di Kemboja umpamanya. Kalau tuan-tuan gali mata air dan orang gunakan, pahala je cukup luar biasa. Itu jariah. Di sana wallahu alam mungkin teknologi memang lambat lah tuan-tuan. Sana kesian lah dari segi prasarana, kemudahan jauh. Mereka nak rasa macam kita punya sistem pipe semua ni, tak tahulah bila. Of course kerajaan mereka bukanlah kerajaan yang Muslim, dan kalau tak Muslim pun maksudnya memudahkan orang Muslim, tak. Dia memang, dia tak melawan, dia tak perang, dia tak tembak, dia tak bunuh orang Islam, tapi dia tak begitu nak memudahkan orang Islam. Pandai-pandai engkau lah. Engkau dah duduk kat negara ni pun dah cukup bagus, macam tu lah kan. Walaupun sejarah panjang tentang Kemboja tu, so NGO kami selalu duduk pergi sana. Tapi banyak kita kempen telaga dengan solar satu lagi untuk elektrik. Saya cuma nak sebutnya cerita tu tadi, lelaki yang menggali air sehingga keluarnya mata air tu sehingga sembuh lukanya. Dan saya sebut tadi Al-Hasan Al-Basri pernah menyebut dengan ungkapan yang sama maksudnya, iaitu dia kata dau mardakum bis sadaqah. Apa dia? Rawatilah orang yang sakit, maknanya tuan badan tu sendiri ataupun ada orang lain di kalangan keluarga dia ke, mak dia ke, ayah dia ke sakit, yang kalau dah pergi hospital buat rawatan macam-macam susah sangat nak sembuh. Tapi kata Hasan Al-Basri, ada ubat dia. Apa dia? Dau mardakum bis sadaqah. Rawatilah orang yang sakit di kalangan kamu itu dengan bersedekah. Ini keajaiban sedekah. Sebab tu dia bukan nak kira Ramadan je. Tapi of course lah Ramadan ni nak kena banyak sedekah ni. Tapi di sebalik sedekah tu, Masya Allah, rupanya banyak tuan-tuan. Dia keajaiban sedekah ni. Sebab tu ayat dalam Quran nak cerita sedekah pun dah, saya ingat berpuluh, nak menggambarkan betapa besarnya faedah bersedekah. Okey? Itu dalam konteks sedekah harta lah. Sedekah harta. Ya, orang yang banyak harta dia sedekah banyak, orang yang tak berapa banyak dia sedekah kadar yang sesuai. Orang yang miskin tak ada langsung harta, dia boleh sedekah dengan dia melakukan amal yang baik. Sebab dalam hadis yang banyak juga Nabi mengajar kita dengan pelbagai cara untuk bersedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Hadis Nabi sebut kita tunjuk muka yang menceriakan kepada kawan kita, itu pun sedekah. Banyak tapi dalam konteks yang pagi ni kita kongsi harta lah. So banyakkan sedekah. Kemudian saya sebut tadi apa gantian kepada sedekah tadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umpamanya kesihatan, kesejahteraan, kelapangan hati. Dan saya kira antara yang paling besar adalah kesihatan lah. Kesihatan ni macam mana orang tu banyak duit pun sakit, duduk kat Prince Court pun tuan-tuan, seronok lah duduk kat Prince Court lama. Kan, memanglah kan, saya pergi Prince Court kalau ziarah dulu, ada hamba Allah tu kan, datuk tu sakit, macam hotel lah kan. Kita masuk-masuk bawah tu lobby dia memang macam hotel kan. Tapi tanyalah tuan badan yang baring dekat hospital tu, kat katil hospital tu, adakah dia happy duduk kat hospital tu walaupun dengan pelbagai kemudahan? Kira-kiranya nama kalau hospital ni tak ada siapa lah yang seronok kan. Tak ada siapa yang seronok. Dah bagilah hospital 10 bintang, 20 bintang pun kan, melainkan dia memang memang nak lari pada orang kan. Duduk hospital kan. Tapi sebenarnya tidak ada keseronokan dengan sakit kerana dia musibah kan. Walaupun hikmahnya kita sebut tadi kafarah dosa dan sebagainya, tapi dengan sedekah dia boleh menyelamatkan kita. Sebab itu sangat luar biasa sedekah ini yang memang dijanjikan jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita sebut tadi, doa malaikat, doa malaikat tuan-tuan, bukan doa ustaz, bukan doa tok guru, bukan doa siapa-siapa, doa malaikat yang memberi jaminan, ya Allah,
bagi gantian kepada orang yang menginfakkan harta. Oh, masya-Allah, tabarakallah. Jadi inilah musimnya Ramadan, dan sudah tentu kalau kita tengok baginda Nabi SAW di bulan Ramadan, kana ajwadun nas. Baginda itu sangat pemurah. Sangat-sangat pemurah. Tuan-tuan jangan ingat, ayah ibu jangan ingat saya orang paling pemurah. Saya pun berkira-kira juga kadang-kadang. Tapi bila saya baca benda-benda ini, dia mendidik jiwa saya jugalah. Itu saya suka berkongsi, bukan saya nak mengajar sangat pun. Sebab ini untuk diri saya juga. Supaya kita, kalau kita sedekah dah sebelum ni, tapi kita mungkin nak kena upgrade sikit. Sebab kadang-kadang kita punya keinginan tu banyak sangat, keinginan dunia ni. Nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Tak apa, benda tu boleh, tidak ada larangan. Tapi tak balance dengan sumbangan harta kita kepada jalan Allah. Itu yang kita bimbang. Tak balance. Maknanya pengurusan kita tu tak cantik. Macam kita kata duit 1 juta dalam bank, nak bagi RM5 pun susah. Tak padan lah. Kan, kalau nak bagi 50,000, mungkin banyak lah. RM5 pun kira. Tapi dia bayar macam-macam, duit rumah, duit kereta, apa semua tu. Kan, memanglah sebab kita mampu tak apalah, tapi maknanya kena seimbang lah. Sebab kita tak nak jadi orang yang, pertama Allah Ta'ala akan tanya, kan, dalam Quran tu, yang wailul likulli humazatil lumazah tu kan, maknanya Allah Ta'ala confirm akan tanya tentang nikmat-nikmat, kan. Itu pun nak kira juga. Tapi dari sisi keduniaan itu, jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang-orang yang bersedekah ini memang sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita mengambil kesempatan di bulan yang berganda-ganda pahala ini. Yang hari ni hari berapa dah kita puasa? Sebaik sebut 6. Kalau sebut 26 tu parah tu. Jadi mudah-mudahan, sebab baki yang mudah-mudahan yang Allah Ta'ala. Sebab tu bila sedekah, antaranya tuan-tuan, ayah-ayah ibu-ibu, apa dia? Kita mungkin terus bersemangat dapat beribadah bulan Ramadan. Sebab nak konsisten ibadah Ramadan ni pun tak senang. Tak senang. Tuan-tuan boleh cari dekat Malaysia ni atau kat mana-mana lah, satu masjid, satu surau yang semakin Ramadan nak habis, jemaah dia makin ramai. Tuan-tuan bagi satu kat saya. Cari dekat tanah air kat Malaysia ni, kat mana negeri, kalau tuan-tuan ada pengalaman, cari satu tempat yang makin Ramadan nak habis, orang dia makin ramai. Itu nama dia masjid dekat Jekyll. Yang faham-faham. Kan? Surau dekat Jekyll macam tu. Ramai, makin ramai orang. Kan? Makin ujung Ramadan makin ramai. Tak, kita bukan, saya tak ada masalah orang nak pergi shopping ke apa kan. Tak apalah, COVID tu kena kontrol lah SOP. Tapi maknanya masyarakat kita ni, dia tak tahulah. Mudah-mudahan, saya doakan kita semua dalam majlis ini tak macam tu. Kita bukan nak kata, oh berdosa awak pergi shopping. Tak. Kita tak pandang sudut tu. Tapi kita nak menggambarkan betapa kita ni, sebahagian lah, bukan semua, dia macam tak sabar bila lah Ramadan ni nak habis. Allahu Akbar, tuan-tuan. Orang-orang soleh di kalangan salafus soleh, mereka itu mengharapkan sepanjang umur mereka tu Ramadan. Kalau boleh, sepanjang umur mereka tu Ramadan. Tak mau bulan lain. Tiba-tiba kita rasa penat dengan Ramadan. Rasa tak minat dengan Ramadan. Bila Ramadan nak habis ni? Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini menggambarkan betapa perbandingan jauh rohani kita dengan mereka. Dan sifat-sifat fasik itu dia macam nak ada sikit-sikit. Na'udzubillah. Kita tak kata dia fasik, tapi sifat tu macam nak ada. Sebab dia macam tak sabar rahmat Tuhan tu pergi jauh daripada dia, keampunan Tuhan tu pergi jauh pada dia, kegandaan pahala tu pergilah jauh-jauh, aku tak minat sangat dengan pahala ni. Dia jadi macam tu. Sedangkan Ramadan ini adalah hadiah daripada Allah Ta'ala untuk kita semua. Kalau boleh Ramadan ni, ialah kita mungkin tak sama iman dengan orang-orang terdahulu, tapi biarlah ada kehibaan pada hati kita bila Ramadan ni makin nak habis. Kita tengok kan, menjelang masuk 18 Ramadan, 19 Ramadan nanti, masuk 20 Ramadan, patutnya hati kita semakin hibur, semakin rasa Quran aku tak berapa nak juzuk lagi ni, sedekah pun tak berapa nak banyak lagi ni.
Sehingga begitu simpatinya Tuhan kepada kita yang tak banyak amal ni, Tuhan bagi satu malam yang boleh cover 1000 bulan punya amalan. Khairum min alfisyahr. Iaitu malam Al-Qadar. Tuan-tuan, bayangkan kalau malam Al-Qadar kita habiskan masa dekat beli baju. Bukanlah, kita tak kata berdosa sebab siapa tak nak beribadah, maknanya kalau dia tak buat ibadah yang banyak pun dia tak ada dosa asalkan dia tak tinggalkan ibadah. Tapi ia seperti tak berminat dengan tawaran Allah Ta'ala. Sebab itu saya ingatkan diri saya yang banyak kekurangan ini, untuk kita merebut, dan inilah mood atau perasaan yang kita mesti bina, bentuk bersama-sama. Tak mampulah kita nak sebanding dengan Sayyidina Abu Bakar, tak mampulah kita nak sebanding dengan Umar bin Al-Khattab, tak mampulah kita nak bersebanding dengan mereka semua. Tapi bolehlah kita pupuk sikit-sikit hati kita ni nak melalui jalan macam jalan mereka. Bukanlah semua yang mereka buat tu kita nak mampu buat sangat, tak mampu. Tapi kalau boleh adalah cebisan jalan mereka itu, tempiasnya kena dekat kita sikit. Sebab tu kita doa dalam surah Al-Fatihah yang kita minta hari-hari itu, ihdinas siratal mustaqim, itulah jalan mereka. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa itu, jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah yang kita minta. Tiba-tiba kita macam tak berminat untuk jalan itu. Jalan yang engkau bagi nikmat ya Allah kepada mereka di kalangan siapa? Minan nabiin, di kalangan para nabi, was-siddiqin, di kalangan orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang syahid, was-salihin, orang-orang saleh. Kan? Dan orang-orang yang teman-teman yang baik-baik. Ini yang kita minta. Tapi permintaan kita tu tak semacam apa yang kita buat, sehingga Allah pun tak bagi apa yang kita minta. Jadi mudah-mudahan kita tak mampu ikut mereka semua secara total kerana zaman berbeza, suasana berbeza. Tapi tempiasan amalan itu ataupun perasaan itu kenalah sikit-sikit. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini, dan kita tahu Ramadan ini belum tentu akan lagi datang pada tahun hadapan. So Allah rezekikan kita, dapat kita menikmati Ramadan tahun ini. Dan kita sebut tadi berapa ramai sahabat-sahabat kita yang Allah tak rezekikan kepada mereka untuk menikmati Ramadan. Sebahagiannya ada yang meninggal, ramai tuan-tuan, orang meninggal sebelum Ramadan baru ni, kenalan-kenalan kita lah. Jadi kadar umur Allah Ta'ala tentukan. Tapi maknanya kita yang diberikan rezeki ini, of course kita gunalah dengan sebaiknya. Tak apa kita bekerja, kita ada urusan pada hari-hari biasa, tak apa, teruskan macam biasa. Kerana Nabi SAW dan para sahabat pun berperang di bulan Ramadan. So kita tak ada apa pun nak beza sangat. Cuma raih ganjaran dengan amalan-amalan yang banyak ni, macam-macam ni. Kita waktu kita dah jimat waktu makan. Ramadan ni waktu makan kita jimat. Tapi kalau ada orang dia tak makan pagi, tak makan tengah hari, buka kan dia bantai 3 pinggan nasi Arab. Qadha dia kata. Qadha makan tengah hari dengan minum petang. Tu melingkup jugalah kan. So kita sepatutnya badan kita pun lebih steady Ramadan ni sebab kita tak makan banyak. Tak makan banyak ni dia fit sikit sebenarnya kan, bukan makan banyak fit, tak makan lagi fit, bukan tak makan langsung lah kan. So badan kita fit sikit, dan juga kita kata masa kita jimat, so kita boleh replace masa itu dengan khairiyat, kebajikan, kebaikan yang selain daripada itu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita dapat menikmati Ramadan ni sehingga sampai pada 10 akhir nanti lagi memuncak semangat kita. Dia lagi, tak tahulah surah An-Nur ada kempen ke apa, kaedah ke apa. Tapi kalau boleh macam saya katalah, kita nak, tak tahulah, saya sendiri pun tak ada kaedah ataupun kata apa ramuan terbaik untuk kita jadikan makin Ramadan nak habis ni orang makin berduyun-duyun datang. Itu kita fikirlah sama-sama apa kita punya pendekatan. Tapi sebenarnya itulah pengharapan kita. Buktinya apa? Buktinya kita tengoklah Masjidil Haram di waktu biasa. Maknanya kalau tak ada Covid, macam mana 10 akhir Ramadan
Tak ada tempat. Siapa ada pengalaman buat umrah bulan Ramadan? Tak ada tempat, tuan-tuan kan? Tak ada tempat. 24 jam tu tempat kita tu. Itulah tempat kita. Bangun habis orang ambil. Kawan-kawan kita kalau cerita, siapa nak balik tukar baju, mandi ke apa, tempat tu kena ada orang jaga. Tidak. Nak menunjukkan 10 akhir Ramadan, itu orang betul-betul dia tahu apa yang ada pada 10 akhir Ramadan. So mungkin masyarakat kita masih memerlukan ilmu pendedahan. So kita kongsi sama-sama pada keluarga kita, masyarakat kita, kawan-kawan kita, untuk menjadikan Ramadan ini semakin hari semakin kita bersungguh-sungguh bersemangat untuk meraih ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira setakat itu bagi ini. Nak lama-lama pun bukan ada sarapan. Kan? So terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa kedua ibu ayah kami ya Allah. Rahmatilah mereka, kasihanilah mereka ya Allah, seperti mana mereka menjaga kami semasa kami kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah, pasangan hidup kami ya Allah. Didiklah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, pimpinlah kami ya Allah menuju jalan keridhaan-Mu ya Allah. Jangan kau jadikan kami hamba yang lalai dan leka ya Allah dengan nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami hamba yang jahil, penuh kekurangan, maka bantulah kami ya Allah. Didiklah kami, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat agar dapat kami memenuhkan ruang-ruang umur kami dengan segala amal kebajikan ya Allah. Jadikan segala amalan kami asbab mengundang keampunan, rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ya Allah Ramadan kali ini dapat kami menggarap pahala dengan sebaiknya ya Allah. Sesungguhnya Engkau Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami nanti ya Allah dalam husnul khatimah, dan janganlah Engkau matikan kami ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amalan kami, puasa kami, salat kami, zakat kami, sedekah kami, bacaan Quran kami ya Allah. Jangan Kau sia-siakan amalan kami ya Allah. Kami tahu ya Allah amalan kami penuh kekurangan, penuh kecacatan ya Allah. Maka ya Allah, terimalah ya Allah daripada kami hamba yang kerdil, yang dhaif, yang hina ini ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.